Semua dah, kalau boleh sedia kita nak mula. Boleh mula ke? Boleh, sir. Boleh Okey. So terima kasihlah untuk mereka-mereka yang join untuk hari ni. Okey, kita pun tak adalah mengharapkan penyertaan yang banyak, okey, sebab rasa kat luar ada lagi banyak versi-versi yang sedang dibuat dan juga ada sekolah-sekolah yang sedang membangunkan. Oh, rakam. Terima kasih. Lupa. Mana button rakam pun dah lama dah. Mana button rakam? Okey. Dah setahun lebih tak guna Google Meet, terus jadi keko hari ni. Okey, so kita tengok berapa ramai ada. Saya pun tidak mengenakan sebarang bayaran. Okey, so kita try to give free lah Memang selama ni pun tak ada bahan yang saya bagikan berbayar. So macam biasa juga kita cuba sebarkan sebaik yang mungkin. Niat senang saja, kita bantu sesama kawan. Okey, so semua dah buka file yang saya share? Semua dah buka kan? Mudah ke? Sebab saya dah pergi window yang lain, jadi cikgu-cikgu kena interact dengan saya. Kalau tak, saya tak nampak. Sebab saya tengah buka Windows yang boleh Okey, so cikgu boleh pilih sama ada kumpulan A atau kumpulan B. Bentuk dia sama saja. Dan saya last modify tadi yang latest ni 2 Kalau cikgu dah terambil sehari sebelum ke atau petang tadi ke, pastikan cikgu ambil yang latest. Yang saya edit lepas pukul 7. So ini adalah yang paling latest lah. So macam saya buka kumpulan B lah. Okey, so ini adalah yang saya punya kumpulan B. Okey, so kalau cikgu tengok dekat sini, saya dah letak satu caption dekat sini. Tidak perlu send request, hanya klik file dan make a copy, rename ikut anda dan save dan dah boleh edit. Sebab terlampau banyak request, setiap hari masuk request untuk kita sebagai editor. Kalau saya add cikgu sebagai editor, dia akan jadi macam mana tahu cikgu? Kita akan duduk dalam satu file. 100 orang ni duduk dalam satu file, ramai-ramai edit. Memang cacah merbah lah. Okey, sebab tu memang saya tak bagi duduk dalam ni. So senang saja, cikgu pergi dekat file. Okey, cikgu pergi dekat make a copy. Make a copy. Okey, kita boleh rename ikut suka hati kita. So mungkin saya rename ni, okey, ERPH caps lock, kacau. ERPH SMK Kerubung lah. So saya letak sikatan cruise minggu 1. Okey, lepas tu cikgu pastikan cikgu pilih folder mana. Ni folder mana. Okey, macam ni saya dah ada folder saya. So cikgu boleh klik dekat sini. Ni akan pergi dekat Google Drive cikgu. Cikgu boleh pilih. Okey, kalau cikgu back, dia akan sampai sini. So cikgu boleh, kalau nak create satu folder pun boleh. Contohnya saya create lah satu Okey, saya create, saya klik sini tadi. Ni saya klik. Okey, kemudian saya cikgu-cikgu dah pin belum gambar saya tu supaya cikgu nampak besar. Okey, so saya letak folder ERPH testing. Okey, kemudian saya tik tanda betul, dia akan create satu folder barulah. Okey, lepas tu kita select. Okey, so dia akan masuk dalam folder yang baru kita create. So lepas ni cikgu dah boleh buat dalam ni lah. Okey, kemudian cikgu tekan make a copy. Okey, dia dah buka, nampak tak? Nama dia dah tukar, ERPH cruise minggu 1. So saya minta cikgu-cikgu buat dululah sampai sini. Buat dulu, nanti ramai-ramai dah okey, baru kita sambung.
Sir, kenapa saya nak buat folder tu kan? Dia internal error. Internal error? Internal error. Saya tekan right tu kan? Dia itu jadi internal error. Internal error masalah dengan Google Drive cikgu lah. Oh, okey. Cuba guna akaun lain ke? Email lain ke? Okey, baik sir. Okey, kalau ramai dah ambil ke kopi, tolong bagi tahu dalam chat so kita boleh move ke seterusnya. Boleh ulang semula tercicir tadi. Okey, so cikgu pergi dekat sini. Okey, mula-mula pergi kepada link yang saya bagi. Okey, kliklah kumpulan apa. Okey, dia akan buka macam ni. Okey, dan cikgu punya akan ada view only. Dekat sini akan ada view only. Kawasan ni akan ada view only. So cikgu pergi pada file, pergi tekan make a copy. Kemudian cikgu rename apa nama yang cikgu nak letak. Kemudian folder ni, kat bahagian folder ni klik. Okey, cikgu nak buat folder baru ke. Kalau MOE kalau guna ID MOE, biasa dia akan ada satu folder atas nama kita. Kita boleh klik sini. Macam saya memang saya susun lah ikut tahun. So boleh tambah. Okey, 2023. Okey, klik betul. Okey, kemudian buat lagi satu folder ERPH. Okey, kemudian klik betul. Okey, so kita pilih folder ERPH. ERPH Cruise minggu 1. Okey, mungkin cikgu nak buat master dulu kan. Okey, so saya buat ERPH Cruise master. Okey, make a copy. Okey, dapat tak cikgu? Okey, kalau kabur, saya rasa masalah internet masing-masing lah. Cikgu punya speed internet kena check lah. Okey, so kita kembali pada kerja kita tadi. Okey, ERPH Cruise Master. So ini dia. So dekat cikgu-cikgu kalau tengok dekat ni, mungkin saya kecilkan sikit lah sebab tadi buat kerja saya buat besar. Okey, so ini adalah paparan penuh dia. Kita ada jadual sheet bersama bernama jadual PDPC. Kita ada menu. Okey, ada satu Isnin ekstra, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Isnin. Okey, kemudian kita ada sheet source. Okey, kemudian kita ada DSKP. DSKP ni bukan sekadar RBT cikgu. Bukan sekadar RBT. Semua subjek KSSM ada dalam ni, tingkatan 1 sampai tingkatan 6 ada dalam ni. Dan yang last sekali adalah kalender lah. Okey, so ini adalah sheet yang ada total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 total sheet. Okey, sama tak dengan saya? Sama. Sama Okey, so hari ni kita akan mula setting setiap satu. Tak apa, mungkin cikgu fikir belum ada jadual. Tapi kita cuba setting guna jadual lama. Okey, so andai kata waktu kat sini hijau ni waktu tak sama. Cikgu boleh ubah tak waktu? Agak-agak cikgu boleh ubah tak waktu? Boleh Okey, cikgu kena pergi dekat mana? Cikgu pergi dekat source. Nampak tak ni? Okey, dekat sini cikgu boleh ubah. So cikgu nak sesuaikan ikut sekolah cikgu. Saya bagi 5 minit, cikgu boleh ubah. Okey, sebab setiap sekolah ada perubahan waktu yang berbeza. Lagi-lagi lepas 40 minit kan. Okey, saya bagi 5 minit, cikgu ubahlah waktu masing-masing. Lepas tu kalau dah jawab dekat chat, saya sambung seterusnya.
Okay, dekat sheet source bila tukar je dia automatik akan tukar. Contohnya saya sajalah 7.40 ni, saya tukar kepada jam 12. Okay, bila saya tukar saja, apa yang berlaku dekat sini? Source K12. Okay, nampak? Dia dah tukar. Nampak? So dia semua ni adalah di link bersama. Jadi cikgu-cikgu boleh tukar. Sebentar tunggu. Okay, kalau cikgu dah tukar, automatik semua masa ni akan bertukar. Lepas tu cikgu dah boleh edit waktu-waktu ni. Okay, so yang ini pun kita setting ikut jadual lama. So senang cikgu. Cikgu terpaksa ubah. Mungkin cikgu kalau perasan ada yang merge. Okay, ada yang merge dan mungkin susunan dia tak sama dengan saya. So bendanya tak susah. Cikgu highlight daripada perhimpunan sampai waktu yang ke-12 ni, cikgu tekan delete. So dia akan delete semua. Lepas tu cikgu pergi atas ni. Atas ni. Nampak tak ada merge? Merge cell. Okay, cikgu tekan satu kali, dia akan jadi macam ni. Tekan lagi sekali. Kemudian pergi sebelah dia borders. Klik yang pertama. Dah jadi. So cikgu dah boleh isi ikut cikgu punya sekolah. So yang ni pun saya bagi masa. Okey. Cikgu boleh isi dululah. Sebab nanti saya tak nak cikgu tersangkut-sangkut. So saya bagi masa dalam 5 minit cukup. Saya bagilah 5-6 minit. Kalau ramai nanti bagi tahu dalam chat dah, kita ke next stage lah. Sebab kita kena set satu persatu tu ambil masa. Tapi bila dah setting, selesai sekali. Tak pening dah. So cikgu boleh edit. Okay, sekali lagi saya tunjuk Saya tunjuk sekali lagi. Okay, so asalnya macam ni. Cikgu highlight. Okay, cikgu pergi ke atas ni. Merge cell. Satu kali. Okay, 2 kali. Okay, dia jadi macam ni. Kemudian cikgu, kalau terklik, select semula. Pilih yang sebelah borders. Borders tu. Okay. Klik. Dah jadi macam ni. Okay, lepas tu boleh isilah. Macam saya back pada yang tadi lah. Okay, cikgu tolong edit dulu. Lepas tu bagi tahu saya. Termasuklah yang ni nama. Okay, sesi tunggal boleh tulis 2023/2024. Okay, biasa jadual pertama kita kalau kumpulan B lah. Kumpulan B 20 hari bulan 3 2023. Okay. Okay, tak apa, kita slow and steady. Saya nak cikgu settlekan 2 benda yang penting. Lepas tu yang lain dia akan memudahkan cikgu. Kalau yang mereka yang pernah ikut sebelum ni, dia tahulah. Dia punya rhythm dia memang samalah, tak pernah ubah. Okay, kalau cikgu-cikgu yang dah edit bahagian atas tu, tolong beritahu saya Tolong beritahu dalam Google Meet pun boleh. Kalau buka voice nak bagi tahu pun boleh, sebab kita nak ramai dah baru kita pergi pada next. Sir. Ya, saya. Saya tolong tunjukkan sekali lagi macam mana merge tadi. Okey, boleh. Okey, so kita select daripada perhimpunan sampai waktu 12. Lepas tu nampak tak kat atas ni, merge cell. Okey, nampak? Okey, tekan, klik, dia akan keluar macam ni. Tekan je okey. So dia akan jadi macam ni. Lepas tu cikgu tekan lagi sekali merge cell. Dia akan jadi kotak-kotak macam ni. Okay. Lepas tu sebelah dia, sebelah kanan dia, nampak tak? Sorry, sebelah kiri dia ada borders. Klik borders, klik all borders. Dah jadi macam ni. Dah boleh edit. Okey dah. Okey, thank you sir. Okey. Sewaktu limang tu tak boleh edit? Boleh. Semua boleh edit.
Waktu pun boleh edit. Sebab semua ni cikgu boleh edit. Cikgu boleh ubah. Waktu-waktu tu pun cikgu boleh ubah. Semua boleh ubah. Tapi bukan ubah dekat sini. Ubah dekat source. Nama waktu tu kalau nak ubah pun ubah dekat source. Sebab bila cikgu klik, kalau cikgu perasan, dia akan keluar formula dekat sini. Dia keluar formula. Okay, so apa-apa berkaitan dengan benda ni, semuanya edit dekat source. Cikgu ubah dekat sini, dia akan automatic ubah dekat sini. Sebab tu sheet source tu sangat penting. Sheet nama source tu sangat penting. Sorry nak tanya, untuk bulan A, saya boleh tukar ke hari kat tepi tu? Boleh. Macam mana tu? Bulan A kan hari Ahad sampai hari Khamis kan? Okay. Saya boleh edit ke hari jadual dekat jadual tu? Saya berjadual. Jadual dekat mana Yang kalau waktu waktu bawah tu hari-hari kan? Sheet apa? Sheet menu ke cikgu? Bukan, sheet jadual PGPC, jadual timetable tadi tu. Oh yang ni, boleh. Ya. Boleh. Yang ni tak ada kaitan, cikgu boleh tukar. Kenapa? Cikgu ambil yang tadi drive untuk A A dah, tapi yalah. juga Yang ni saya terlupa nak tukar. Tak apa, cikgu boleh tukar. Tak apa. Saya pun tak perasan sebab kita ni duduk dengan ni. Betul. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey. Okey, dah ke? Masih menunggu ni. Jadual ni adalah yang pertama cikgu, jadual PDPC. Cikgu Suhaina. Ni yang pertama sekali, jadual PDPC. Sheet yang pertama sekali. Cikgu tukar jadual je dulu kan. Okey, yang untuk mereka yang dah siap, yang ini pun boleh tukar. Yang bawah sekali analisis jadual waktu, cikgu boleh pilih subjek-subjek yang cikgu ajar. Okey, semua subjek ada. Cikgu boleh pilih letak tingkatan, nama kelas. Okey, isi waktu. Okey. So isi semua maklumat, tengok saya ada letak ni isi semua maklumat kelas pada bahagian ini, auto ke semua sheet. So apa-apa maklumat kelas kita kena isi dekat sini, baru dia akan pindahkan dekat sheet supaya jadi automatic. Juga jumlah murid tolong isi. Yang merah ni tak perlu isi. Cikgu jangan padam, dia akan automatic convertkan kepada berapa minit. Biasa kalau Nazir datang ke SIC datang nak tengok kan, cikgu ajar berapa waktu, berapa jumlah masa dia. So yang ni semua auto kira, cikgu jangan risau. Dan saya letak formula ni dia kepada 40 minit 40 minit. Sir, kalau yang 35 minit macam mana? Okey, 35 minit. Okey, cikgu kena pergi. Yang ni cikgu terpaksa buat sikit lah. Okey, cikgu klik kotak yang pertama. Okey, nampak tak ke atas ni, K18 darab 40. So cikgu tukarkan 40 ni kepada 35, tekan enter. Nampak tak? Dia jadi 105. Okey, lepas lepas cikgu klik ni, ambil ujung kotak ni. Okey, cikgu tarik je. Okey. Semua akan bertukar. Ni saya ajar cikgu formula lagi. So automatik akan tukar lah. Okey, dah dapat lah. Okey, ni rasa baru masuk kot cikgu Parameswari. Sir, where to find the file and how to make a copy. Okey, link Google Drive saya dah lama share. Okey, saya share lagi sekali. Okey, ambil link Google Drive. Lepas tu pergi pada file, make a copy. Ni dekat sini ada make a copy.
Sir, kalau macam hari lain start 7.30, tapi kalau macam hari Jumaat tu ada perubahan masa start 7.45 Mana nak edit? Itu susah sikit cikgu. Sebab kita guna waktu yang sama lah. Itu cikgu kena adjust sendiri-sendiri sikit. Tak dapat kita nak buat yang macam ni, tak dapat lah. Cikgu punya sekolah hari Jumaat je waktu lain So apa yang mungkin cikgu boleh buat, untuk hari Jumaat mungkin dekat source tu, waktu pertama tu cikgu boleh slash lah 7.40/7.45 boleh slash macam ni lah. So dia akan keluar dua waktu kat sini. Okey, baik. Sebab waktu ni penting, nanti dia keluar dalam kita punya RPH. Video nanti saya share tapi lewat sikit lah sebab nanti saya download, saya edit, baru saya akan masukkan balik lah kat YouTube kan. Dan masuk kat YouTube lagi satu hal. Saya nak tanya, di bahagian source untuk waktu 5.1, waktu 5.2 tu rehat kan? Jadi sekitar satu rehat je. Boleh ubah cikgu. Semua boleh ubah tak dekat waktu tu? Semua boleh ubah kat sini, tak ada masalah. Boleh ubah je lah. Ubah saja sini, tak ada masalah. Waktu 6.1, waktu 6.2 tu pun boleh ubah, boleh? Boleh. Tak ada masalah. Dan juga untuk semua orang makluman semua benda warna hijau ni cikgu boleh edit. Terutamanya cikgu edit teruslah yang nama pemeriksa cikgu lah kan. Ini paling penting lah. Dengan yang disediakan oleh yang lain kemudian boleh edit. Alang-alang saya dah buka tu, saya tunjuk sekali lah. So dekat source tu, untuk mereka yang dah siap tu, boleh lah. Sementara tunggu tu boleh edit. Bahagian jadual PDPC dah settle ke? So sekali lagi saya ingatkan, selepas siap jadual PDPC, sementara tunggu, cikgu boleh settlekan dekat sheet nama source ni bahagian-bahagian warna hijau. Terutamanya nama pemeriksa dengan nama disediakan oleh tu, cikgu boleh tukar siap-siap. Yang lain tak perlulah. Cuma in future kalau cikgu nak tambah dalam kawasan hijau ni cikgu boleh tambah. Lebih kawasan hijau tak boleh. Saya letak semua untuk macam ni. Pentadsiran penilaian dah tak ada dah. Media bantu belajar pun dah tak ada dah. Kita dah tak guna lagi dah. Mode PDPR tak guna. Permasalahan penguasaan murid ada. Masih ada lagi. Tak ada juga. Dan PDPR ditangguhkan kerana yang ni saja ada. Yang terbaru ni ada yang bahagian ini saja. PDP ditangguhkan. So bolehlah cikgu tambah apa-apa reasons kenapa cikgu tak dapat hadir ke sekolah ke, cikgu pergi meeting ke, bengkel ke. Saya dah letak beberapa banyak. So cikgu nak tambah pun boleh, tak ada masalah. Sorry sir, nak tanya, pemeriksa tu letak nama siapa Pemeriksa cikgu hantar dekat siapa? Okey. Kalau seorang je lah namanya letak seorang je lah. Okey. Macam saya memang saya letak nama pengetua, nama GPK1, lepas tu GKMT saya lah. 3 orang punya nama saya letak lah. Tapi cikgu nak letak satu nama pun boleh, tak ada masalah. So saya harap cikgu-cikgu dah siap. So saya teruskan sebab yang ni hampir 20 minit juga saya bagi ni. So bila cikgu dah siap jadual PDPC, source pun dah settle, kita pergi kepada menu. So menu ni cikgu bahagian paling penting, di mana kalau cikgu salah edit dekat sini, dia akan mengganggu keseluruhan sistem. So macam mana benda ni bekerja dengan automatik bergantung kepada bahagian menu ni cikgu setting. So cikgu baca-baca dululah arahan yang saya bagi dekat sini. Amaran jangan copy paste semua kotak dari mana-mana bahagian. Jangan delete apa-apa maklumat pada mana-mana box, hanya guna butang backspace saja. Dan hanya double klik pada kotak tarik warna biru dan tukar tarik yang dikendaki. Tarik dan hari lain akan tukar secara automatik. Dan masukkan semula bahan maklumat ikut jadual waktu pada ruangan hari, kelas, waktu, subjek dan tingkatan.
Master tidak perlu edit, adalah auto dari sheet source. So arahan ni setiap kali kalau cikgu nanti buat in-house di sekolah sekalipun, tolong cikgu tolong remind pada mereka dahulu. Itu sangat penting lah. Okay. So pertama sekali cikgu kena tukar gambar. So macam mana cara tukar gambar? Senang saja. Cikgu klik pada buat masa ni ada gambar saya lah kan. Klik, pergi pada insert. Okay, insert image, image in cell. Okay, sekali lagi klik, insert image, image in cell. Okay, kemudian cikgu browse. Okay, cikgu boleh browse macam ni. Saya ada gambar cikgu sekolah saya lah. Okay, contohnya saya tukar lah tukar gambar saya juga lah, takkan letak gambar kawan kan. Okey, saya letak gambar saya. Okey, nampak tak gambar ni dah tukar. Tapi perasan tak gambar ni sangat kecil. Okey, kalau boleh kita letak gambar pasport. So untuk membantu cikgu dapatkan sizing yang elok, sebenarnya dekat ERPH ni saya dah pun bagi satu template gambar ERPH. So cikgu boleh klik sini. Okay, saya rasa saya bagi semua orang guna. Sekejap saya tengok. Okay. So konsep dia sama juga. Cikgu buka, pergi pada file, make a copy. Baru boleh guna. Okay, baru boleh guna. Kalau tak boleh guna. So make a copy. Lepas make a copy, cikgu insert. Okay, insert. Okay, kemudian pergi image, upload from computer. Okay, mungkin tak nampak lah dekat Google Meet, tak nampak. Okay, so saya insert gambar. Okay, nampak tak gambar ni kecil kan? So saya crop. Ni crop. Okay, saya crop. Saya crop. Okay, kemudian saya besarkan. Okay, mungkin boleh crop lagi. Atas ni saya crop, tak nak pakai. Bawah ni pun tak nak pakai. Okay, cukuplah saiz macam ni. Okay, lepas saya besarkan gambar ni. Okay, saya letak macam ni. Okay, kemudian saya pergi pada file, download as JPEG. Okay, dia dah download dekat bawah ni. Dia dah download dekat mana dia download show in folder. Okay, dalam downloads. Okay, dia ada dalam downloads template gambar. So saya kembali semula kepada ERPH. Klik insert image, image in cell, browse, downloads. Okay, gambar saya dah ada, saya masukkan. Sekarang dapat yang lebih besar. Okay, so ini cara edit gambar. So cikgu boleh buat dulu. Lepas tu cikgu boleh edit, 2 kali klik. Boleh edit nama sekolah. Okay, kejap lagi saya ajar cara buat banner. Jangan risau. Yang ada rencana sekolah semua kan. Cikgu edit gambar, nama sekolah dulu. Sir, maaf. Ya. Mula-mula tadi kita klik gambar, and then kita ambil image. Insert image. Insert image. Image in cell. In cell. Okay, thank you. Sir. Ya, saya. Macam boleh tunjuk balik tak untuk edit dekat nama sekolah tu macam mana? Okey, 2 kali klik je cikgu. 2 kali klik. Oh, dekat situ Okay. Klik je, 2 kali klik dekat nama tu. Lepas tu highlight, padam. Boleh lah. SMK Kubang
Pasu. Boleh? Sama juga untuk nama. Bahagian-bahagian warna merah jangan kacau cikgu. Okey. Maksudnya yang atas tu, yang tajuk utama tu nanti akan edit lain Macam mana? Yang ERPH yang sesi akademik 2023-24 tu. Okey. Yang tu kita edit lain lah. Itu belum sampai lagi cikgu. Relax dulu. Okey. Okey, thank you sir. Okey. Sabar kejap. Sebab saya nak cikgu-cikgu selesaikan masuk gambar, nama sekolah. 3 benda ni siap. Kalau ramai kata okey, kita pergi next. Untuk siap ini kita panggil banner. Yang tengah-tengah ni kita panggil banner. Kejap lagi kita akan buat. Okey, semua dah okey ke? Boleh ke next ke? Edit gambar ni kejap je cikgu. Edit gambar ni kejap je. Lepas tu saya dah buat template siap-siap untuk memudahkan cikgu. Cikgu edit, kalau cikgu nak buang background ke apa, semua benda tu boleh buat lah dekat sini. Tapi saya hari ni tak adalah buat apa-apa, saya letak je gambar. Okey, dah ke cikgu? Okey, so sambil-sambil cikgu buat tu, okey, sekarang kita nak edit banner. Okey, kita nak edit banner. So kalau kita tengok, juga saya ada bagi folder banner. Okey, so klik 2 kali. Folder banner. Sama juga, pergi pada file, make a copy. Lepas make a copy, cikgu tukarlah nama sekolah. Cikgu klik je, dia macam PowerPoint. Okey, cikgu tukar nama sekolah. Okey, lepas tu cikgu nak tukar lencana ni, macam sama juga, cikgu pergi kepada insert. Okey, insert image, upload from computer. Okey, saya cuba letak logo sekolah lama saya lah. Harap simpan lagi lah. Okey, okey, baru. Okey, logo. Okey, so saya buka macam ni. Dah boleh replace lah. Kalau ada PNG, lagi bagus lah. Okey, sebab dia macam ni, ada colour sikit kan. Okey. Itu semua cikgu boleh buat lah kat sini. Okay, cikgu nak crop ke, bagi nampak kecil ke. Okay, boleh lah okay. Kalau ada PNG, lagi bagus lah. Ini image PNG lah, belakang tak ada background, sebab tu dia nampak lagi cantik lah. Okay, kalau nak buat image background PNG, senang je. Cikgu pergi dekat Canva, cikgu boleh buang background. Itu paling senang. Okay, lepas tu sama juga file. Okay, download as JPEG. Okay, nanti dia akan download dekat downloads. Lepas tu kita pergi dekat kita punya ERPH. Sama juga klik insert image in cell. Okay, browse, cari dalam downloads. Okay, nampak ni dah ada dah. Okay, kita klik open. Okay, dia akan masuk just nice lah, sebab saya dah dekat sini saya dah buat setting size banner dia supaya fit elok. Supaya fit elok dalam kita punya ERPH. Okey, settlekan dua benda tu cikgu. Gambar, nama, gambar dengan banner lah. Dua benda tu selesaikan dulu. Lepas tu lagi sikit je. Boleh kata settle benda ni dah 40% dah settle. Okey ke? Boleh ke cikgu? Kali ni saya memang dah siap-siap bagi template, sebab saya dapati bila cikgu saya minta buat sendiri, nanti sizing dia tak cantik dekat sini. So kali ni memang saya bagi siap. Memang dalam Google Drive saya bagi template banner dan template gambar sekali. So kalau cikgu tak nak background ni, okay, cikgu nak tukar background lain, boleh je cikgu pergi kepada replace image. Cikgu boleh lah upload from computer. Okay, cikgu nak tukar image lain.
Andai katalah cikgu nak letak ni, boleh je cikgu tukar. Okey, macam ni. Boleh, tak ada masalah. Okey. Cikgu R&D dapat tak? Cikgu R&D? Saya nak tanya, boleh ulang tak macam mana nak save as tadi, lepas tu convert dekat JPEG? Okey. So bila Tak cikgu dah jelas. siap, Okey. bila cikgu dah siap, pergi pada file. Okey, nampak download. Okey, download. Download, tekan JPEG. Baik, terima kasih. Okey, cikgu nak tekan PNG pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk slide ni kita guna JPEG je lah. PNG ni untuk print jelas lagi lah. JPEG dah cantik dah. Okey, so nanti dekat bawah ni dia akan ni. So kalau cikgu nak tengok dekat mana dia tersave, tekan klik arrow ni, show in folder. So nanti dia akan tunjuk lah dekat mana simpan. Oh rupanya dekat downloads. Okey, kalau saya tekan downloads, dah ada 2 kali. Lepas tu pergi dekat ERPH, klik insert image, image in cell, browse, downloads. Nampak ada 2 kali. Lepas tu klik je, dia tukar. Tengah buat logo, baru nak buat logo. Please logo kot. Ya, jangan masa ni dah buat logo je kot. Lekat boleh lah, copy paste cepat. Kita bagi masa lagi 2-3 minit kot, sebab benda ni simple je. So sambil menunggu, cikgu-cikgu, okey, boleh setting jadual. Okey, boleh setting jadual pada menu okey, mungkin saya besarkan sikit. Okey. So boleh setting jadual pada menu ikut berapa. Okey, maksimum saya ada letak 8 row. Tapi saya rasa tak ada siapa ajar sampai 8 kelas. Ada ke cikgu ajar sampai 8 kelas dalam sehari? Tak ada kan? Mustahil lah sampai 8 kelas. Bukan 8 waktu kan cikgu? 8 kelas. So kalau satu kelas, satu kotak lah. Berapa waktu hingga berapa waktu. Cikgu klik semua. Nanti masa ni dia akan automatic tukar. Dekat sini pun akan keluar auto. Hanya klik waktu mula PDP sahaja. So cikgu klik sahaja. Yang ni pun sama. Nanti dia automatic akan tukar. Okey. Kemudian RBT, pilihlah subjek. Kalau selain daripada tu, okey, cikgu nak ajar sejarah. Okey, cikgu type je. Tak perlu scroll cikgu type je dia keluar. Okey, sejarah. Okey, kedua, okey, cikgu ajar matematik. Okey, tekanlah matematik. Ketiga, geografi. Cukuplah. Okey. So andai kata hari pertama ini hari Selasa cikgu, kalau cikgu tengok dia bermula dengan Selasa. Sebab dalam penulisan RPH yang manual, biasanya kita bermula daripada Selasa dan kita akan tulis sehingga Isnin depan. Bila kita hantar hari Jumaat tu, kita kena ada Jumaat dan perancangan untuk hari Isnin siap. Sebab tu saya punya Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, baru datang Isnin. Isnin minggu seterusnya. Tengok tarikh dia dah 27. Tapi jangan risau. Saya tahu nanti ramai akan tanya. Tapi kita buka sekolah macam mana sir? Takkan tak buat. Sebab tu nampak tak? Ada satu Isnin ekstra saya bagi. So yang ini cikgu hanya hidupkan untuk minggu pertama. Lepas tu cikgu boleh select semua. Cikgu boleh hide. Isnin ni pun cikgu boleh right click, hide. So lain kali kalau nak timbulkan balik, nampak tak 3 titik ni? Okey, cikgu klik balik Isnin ekstra, dia akan timbul semula. Dia akan timbul semula. Dan pada menu, nampak tak ni? Ada, dia dah hide kan 52, dia terus bagi 63 kan. So cikgu boleh klik balik. Okey, dia kena, jangan ada tanda tangan Okey, so dia akan timbul balik. Kita jangan padam.
Kita simpan saja. So setiap kali kita kalau nak guna, kita keluarkan, lepas tu kita tutupkan balik. So andai kata cikgu hari ni ajar 3 kelas. Okey, 3 kelas lah So cikgu highlight, cikgu backspace Cikgu backspace. Masa cikgu highlight tu, cikgu highlight ngam-ngam sampai, cikgu tengok highlight sampai sini saja. Jangan highlight dengan merah-merah sekali, nanti menu dia hilang. Okey, formula dia hilang. Okey, cikgu daripada 4, okey, sampai waktu 10. Kemudian backspace. Kemudian pilih ni backspace. Okey, hari kedua mungkin ada 2 kelas. Okey, saya pilih, saya padam yang lain. Backspace Okey, hari Khamis mungkin saya ada 3 kelas. Okey, backspace. Hari Jumaat ada 1 kelas je. Okey, backspace. So hari Isnin ni kena ikut Isnin yang sebelum ni lah. Okey, so Isnin ni, dua-dua Isnin dia akan sama. Okey, so hari Isnin andai kata 2 kelas. So yang Isnin copycat pun sama 2 kelas sahaja. Okay, so kita dah setting menu. Okay, saya kecilkan semula supaya nampak. Okay, so kita dah kecilkan semula. So dah setting. So pastikan cikgu dah buat setting ni. Ini paling ambil masa. Okay, saya bagi masa. Cikgu kena satu masa. Contoh kalau satu kelas tu sejam, waktu 1 hingga waktu 2 sepatutnya 7 hingga 8 kan. Tapi dalam table warna merah tu dia cuma ambil 30 minit. Cikgu kena ambil waktu mula dan waktu habis. Okay, contohnya lah yang ni kan, waktu 1. Cikgu ambil waktu 1, nampak tak? Dia keluar. Okey, ini tadi punya tak betulkan lagi kejap. Tadi ada tolong cikgu tu. Okey, nampak tak? Kalau waktu 1 dia keluar 7.40. Okey, kalau saya letak waktu 2, dia jadilah 7.40 hingga 8.20. Sebab kita berakhir pada waktu 2 kan. Kita buat kelas tu berakhir pada waktu 2. Sebab tu waktu hingga. So baru dapat timing dia. So kalau 2 waktu, okey, andai kata sampai waktu 3. So dia akan jadi sampai pukul 9, 2 waktu. So itu setting dia cikgu. Cikgu nanti dah biasa guna, cikgu akan tahulah. Kalau kita tengok jadual, okey, saya explain sikit. Okey, waktu 1 part penimbunan ni kan 7.40 dia mula. Dia bermaksud dia berakhir ni adalah pada waktu 2. So itu timeline dia lah. Daripada 7.40 sampai 8.20. Baru dia akan calculate sebagai 40 minit. So bila waktu 2 ni, kalau 1 jam, waktu 2 hingga awal waktu 3. Lepas tu ada, setiap ujung ni adalah waktu yang selepas dia lah. So itu dia punya tuning dia lah. Sir, Ya. saya ada adjust waktu di jadual PDPC. Lepas tu bila saya tengok dekat menu, waktu dia tak link lah. Kena ubah sendiri ke? Okey. Cikgu ubah macam mana dekat jadual PDPC tu? Saya ubah macam biasa. Cikgu type. Patutlah. Patutnya cikgu ubah dekat source. Okey. Sebab kalau cikgu klik dekat jadual PDPC, sebab tu daripada awal saya cakap ubah dekat source. Okey, dekat sini kalau cikgu klik atas ni, nampak tak? Ada source K2. So semua ini ada formula. So bila cikgu dah padam, dia tak link lah. Okey, baik. Okey. Tapi tak apa, mungkin cikgu boleh ubah dekat source dululah. Sebab source ni direct link pada menu. Okey, baik. Okey. Terpaksa cikgu buat kerja leceh sikit lah.
Mungkin cikgu lambat masuk tadi kot. Pandai, Cikgu Abdul Rahman dah pandai ubah bahagian sos. Ini yang kita nak, kalau ada orang yang boleh bantu, boleh buat dekat sekolah sendiri. Itu je cikgu. Kita bagi free. Kita tak charge 1 sen pun. Cikgu boleh jadi JURPH, jurulatih RPH di sekolah sendiri. Nampak macam renyah cikgu. Sebenarnya kalau cikgu faham, cikgu buat tak sampai 15 minit dah siap benda ni. Saya buat kejap je. Setting jadual PDPC menu 15 minit cukup. Lepas tu pakai setahun. Macam sekolah saya memang tak tukar jadual tahun lepas. Setahun tak tukar. Jadi memang setahun ini je lah setting. Selagi jadual tak bertukar, setting dia sama. Tak payah pening. Sir, kalau saya tengok jadual Sir tadi, ada 2 waktu atas dengan bawah. Tapi kalau jadual saya, jadual yang apa tu? Yang tu. Ada hijau ada 2 kan? Tapi yang saya dapat ni hijau dia 1 je, macam mana yang ada 2 tu masa tu? Cikgu ambil yang mana satu Saya ambil yang group B tu. Group B? Negeri, ikut negeri kan? Ikut negeri, okey. Saya ambil. Saya bukan ambil kat sini. Okey. Saya ambil yang dekat link lain. Okey. Bermaksud kalau cikgu salah ambil, cikgu punya ERPH bukan bentuk macam ni tau. Okey. Bentuk dia dah lain. Itu bentuk dulu. Ini yang bentuk terbaru. Sebab tu saya bagi link Google Drive ni untuk semua ikut. Saya bagi dekat chat. Dekat dalam file ni memang ada kumpulan A, kumpulan B, ada template banner dan template ERPH. Jangan salah ambil cikgu. Yang dulu-dulu punya jangan. Okey, dapat. Terima kasih. Sebab menteri tiba-tiba tukar. Jadi ni pun saya cepat-cepat buat. Sebab tak nak ganggu cuti cikgu nanti dah masuk minggu 2, minggu 3 kan. Saya pun kalau boleh tak nak kacau. Dan saya pun nak pergi cuti juga. Okey ke cikgu? Dapat ke? Settle ke menu? Sir nak tanya. Ya. Pada sos, saya buat waktu masa 1 7.30. Masa waktu kedua saya letak pukul 8. Lepas itu pada menu saya buat macam kelas pertama tu 1M, lepas tu waktu 1 hingga waktu 2. Sepatutnya masa 7.30 hingga 8.30 lah kan? Macam mana Saya punya jadi cikgu nampak tak? Saya tukar. Macam mana? 7.40 saya letak waktu 1, cikgu tengok source saya. Saya letak 7.40, waktu 2 8.20 kan? Okey. Cikgu tengok dekat menu saya, waktu 1 7.40, waktu 2 8.20. Formula dia sama cikgu. Maksudnya betul lah kalau macam masa pertama 7.30 hingga 8. Okey, walaupun satu waktu cikgu ajar. Okey, cikgu ajar satu waktu tapi cikgu kena pilih waktu 1 sehingga waktu 2. Okey, saya dah tulis waktu 1 hingga waktu 2. Okey. So masa ialah dia akan tulis situ 7.30 hingga 8. Betul lah. Bukan dikira 7.30 hingga 8.30. Tak, sekarang sekolah cikgu 30 minit ke 40 minit? 30. 30 betul lah, dia akan tulis 7.30 hingga 8 lah. Sebab cikgu letak kat waktu kedua tu 8 kan? Ya. Kejap. Ya. Okey. Sebab apa yang cikgu letak itu je dia akan keluarkan. Komputer ni tak tipu. Sebab kalau tengok pada jadual PDPC tu kan, bila dia tulis dia ada dua kolom hijau tu kan. Waktu 1 7.30 hingga 8, waktu 2 8 hingga 8.30. Yang ni dia tak ikut yang saya dia tak ikut lah. Sepatutnya dia ikut. Saya punya ikut cikgu. Okey, ada silap lah tu. Okey, tak apa, saya set balik lah.
Okey. Okay, thank you sir. Sebab kalau tengok menu dia, cikgu tengok kat atas ni tengok sos K13. Yang ini pun sos K13. So dia ambil daripada sos yang sama. Yang ini pun sama, 9 waktu 3 ni kan, K14. Yang ini pun sama, K14. So mustahil lah dia lari. Kecuali cikgu ada tertype ke apa, tak tahu. Tarik ke apa, okay, tak apa, saya set balik. Okay, thank you sir. Okay. Sir, nak tanya. Ya. Macam mana nak ubah tarikh 19 hari bulan contohnya tu, hari Ahad. Okey, cikgu punya group A Group A. Okey, kejap. Group A pada menu. Okey, cikgu nak 20 ni jadi 19. Okey, cikgu. Jadi hari Ahad. Relax dulu. Cikgu tengok kat bawah. Nampak tak cikgu? Nampak tak? Kenapa saya letak macam ni? Penerangan dia sama cikgu. Okey, penulisan ERPH kita hanya buat untuk 5 hari. Dan kalau ikut time buku kita, kita akan buat pada minggu semasa punya terakhir dan minggu hadapan punya hari pertama. Perancangan untuk hari pertama pada minggu depan perlu ada. So kalau kumpulan A, dia akan buat daripada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, Jumaat, Sabtu dia cuti. Dia kena buat Ahad minggu seterusnya. Sebab tu saya setting dekat sini, kalau cikgu perasan, dia bermula daripada Isnin, okey, Selasa, Rabu, Khamis, Ahad. Okey, Ahad ni adalah minggu yang seterusnya. Lepas tu saya faham, untuk buka sekolah ni cikgu akan ada 2 Ahad. Betul? Sebab tu saya tambah 1 Ahad ekstra. Dah ada dekat bawah ni. Jadi cikgu tak perlu setting apa-apa. So untuk minggu-minggu yang lain, hanya memerlukan Isnin sampai Ahad, cikgu just highlight semua ni, right click, cikgu hide. Biar dia dalam mode sembunyi. Dia tak hilang, dia dalam mode sembunyi. So tinggal Isnin untuk minggu yang kedua okey, minggu yang kedua, andai kata daripada 27 lah. Okey, so 27 Isnin, 28 Selasa, 29 Rabu, Khamis, Ahad 2 hari bulan 4. Dah tak ada lagi dah Isnin lagi satu. Sebab kita dah pun sembunyikan. Kalau kita keluarkan, nampak tak? Dia pula akan jadi 26 hari bulan 3. Sebab saya memang dah ada formulakan untuk tolak 7 hari daripada hari ni. Dia tolak 7 hari. So dia memang akan kurang. Itu dia punya tuning dia, cikgu. Faham tak, cikgu? Okey. Tapi andai kata cikgu nak bermula daripada hari Ahad, tak ada masalah. Okey, cikgu kena tukar ni. Cikgu kena klik, tarik dalam kotak warna biru Tarik dalam kotak warna biru. Okey, cikgu letak je lah 19. Okey, dia akan jadi Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Nampak tak? Dia jadi Sabtu. Sebab apa dia jadi Sabtu? Sebab daripada asalnya dia Khamis, dia akan terus pergi pada Ahad, lompat 2. Bila Rabu dia lompat pergi Sabtu. So cikgu kena betulkan balik formula. A34 ni 22 nak pergi ni. So kita kena tambah 1. Dia akan jadi Khamis. Okey. So kalau cikgu nak tuning macam ni, cikgu kena ubah sedikit lah dekat bahagian formula ni. Kena ubah. So itu tuning dia lah. Tapi bila cikgu ubah macam ni, Isnin ni, cikgu tengok hari Ahad masih lagi Ahad. So cikgu kena rename semula. Isnin ni jadi Ahad, Selasa ni kena jadi Isnin. Semua ni cikgu kena rename semula. Itu dia punya konsep dia, cikgu. Sebab saya ikut konsep penulisan buku supaya memudahkan. So kalau cikgu nak biarkan Ahad dekat bawah pun tak ada masalah. Cikgu boleh ambil saja ni, semua ni. Okey, cikgu boleh klik macam ni. Cikgu boleh bawa naik atas. Okey. Okey, saya dah lock, jadi dia takkan bagi bawa naik atas. Sekejap saya cuba Okey, tak boleh, dia tak bagi. So dia kena duduk bawah lah. Okey, jadi tak payah ubah apa-apa pun tak apa tak apa, cikgu just kena cikgu faham macam mana benda ni bersimulasi. Baik.
Dekat row berapa cikgu? Cikgu Iswaniza, formula untuk tukar tarikh dah tak ada. Cikgu terklik yang mana satu? Bila saya nak buat macam tukar tarikh tu, yang tekan warna biru tu, dah tak naik button untuk tukar tarikh. Dekat warna biru, tekan 2 kali. Ya. Klik 2 kali tak keluar? Tak keluar. Tak apa, cikgu undo je. Undo 2-3 kali. Okey. Undo. Tak apa, ada wakil tak apa, tak ada masalah. Okey, selesai ke? Menu dah selesai? Okey, nak tukar 30 minit. So cikgu pergi kepada source. Cikgu tukar je lah. Okey, 7 7.30 8 8.30 dan sebagainya. Cikgu tukar. Bila cikgu tukar saja, automatik pada jadual PDPC dia akan tukar. Nampak tak? 7.30 8 8.30. Dia dah tukar dah. Cikgu punya hari jadi false. Macam mana tu Dia jadi false. Keluar tak kalender macam ni? Cikgu Syamsiah. Ada masa jangan kecilkan sangat Cikgu jangan kecilkan macam ni. Okey, pastikan dia sizing dia jangan ubah. Kalender tak keluar. Kalender tak keluar. Okey, kalender kalau tak keluar, cikgu insert, pergi pada data, format. Okey, cikgu pilih date. Okey, cikgu pilih date. Lepas tu cikgu boleh 2 kali klik kalau kalender tak keluar. Okey, pergi pada format. Okey, number, cikgu boleh klik date. Okey, boleh pilih lah. Setting macam mana cikgu nak. Cikgu nak macam ni ke, cikgu nak macam ni, cikgu boleh pilih. Dapat tak cikgu Syamsiah? Sir, macam mana saya nak tukar nama kelas? Nama kelas? Okay, nama kelas tadi tak buat ke dekat jadual PDPC? Dekat situ ya, okey. Alright. Analisis ni. Cikgu tukar dekat sini, automatik dia akan follow. Dua benda ni cikgu, jadual PDPC dengan menu je cikgu kena setting. Itu je ambil masa. Lepas tu dah berjalan dengan sangat smooth. Okey, Cikgu Noraza dia nak padam. Senang aja. Okey, macam ni. Okey, hari Selasa saya ada 3 kelas. So saya klik daripada kelas nombor 4 sampai sini jangan langgar merah. Okey, highlight, backspace. Sama juga klik backspace. Mungkin saya boleh tunjuk dekat sini kot. Okey, saya klik. Okey, highlight, backspace. Backspace. Itu je cara dia. Sir? Ya, saya. Saya ada stuck dekat bahagian waktu PDPC. Kalau macam sekolah saya kan, waktu kelima adalah rehat pertama 3.30 hingga 45 minit. Okey. Lepas tu kemudian waktu ke-6 adalah rehat yang kedua iaitu 3.50 hingga 4.25. Macam mana tu? Macam mana Sekejap saya pergi pada.
Okey, macam mana cikgu? Ulang lagi sekali. Rehat pertama dekat? Rehat pertama patutnya 3.5 hingga 4-5 minit. Kemudian rehat yang kedua 3.50 hingga 4.25. Dia macam ada slash kat situ sebenarnya. Okey, kalau dia ada slash, cikgu terpaksa buat pilihan masa dekat sini. Okey, 3.5 slash 3, contoh 3.45. Lepas tu mungkin 3.45 slash 3.50. So kena buat macam ni lah cikgu. So dekat situ akan keluar dua masa. Itu je cara cikgu. Okey, cikgu Azila kata done, cikgu Rafida kata done. Yang lain macam mana? Menu dah settle ke? Mana cikgu yang lain dah ke? Ramai-ramai sikit jawab. Sebab bahagian ni kalau dah settle, kita dah selesai dah sebenarnya. 80% selesai. Done, sir. Bagus, ramai-ramai sikit. Baru siap hari Ahad. Siap, sir. Baru siap hari Ahad. Ahad tu dah bawa kan? Okey lah tu. Atau buat Ahad dulu, hari lain belum buat. Ahad dulu. Okey, tak apa. Okey cikgu, so benda ni berfungsi, niat saya nak memudahkan cikgu. Jadi cikgu tak perlu setiap kali tu, cikgu tak perlu tukar tarikh dan minggu. Cikgu hanya pergi pada menu setiap minggu bila bermula, cikgu kena make a copy lah. Jangan lupa make a copy. Okey? Setiap minggu baru, cikgu kena make a copy. Barulah lama-lama dia akan jadi macam ni. Sekejap. Dia akan ada macam ni. Banyak minggu. Bila cikgu dah make a copy. Setiap minggu, pastikan sebelum cikgu mula menulis, pastikan cikgu make a copy dahulu. Kalau tak make a copy, cikgu dah mula edit short-short, minggu yang sebelum dah burn. So cikgu kena make a copy lah. Itu benda pertama. Kalau cikgu rasa takut, nanti bila cikgu dah habis setting dia, cikgu make a copy banyak-banyak. Tapi saya tak galakkan lah cikgu make a copy banyak-banyak. Sebab kalau cikgu make a copy lepas siap je terus, bermaksud dia jadi tapak mentah. Tapi kalau cikgu make a copy setiap minggu, cikgu tahu, okey saya dah ajar sampai tajuk ni, minggu depan saya nak ke tajuk mana. Kalau tak, semua nanti apa yang cikgu setting je. Takkan minggu 10 nak guna lagi tapak minggu 1. So saya suka setiap minggu sebelum mula tulis saja, hari Isnin tu saya akan make a copy lah. Itu cara saya lah. Tengok cikgu macam mana. So cikgu hanya perlu pergi kepada tarik warna biru. Tarik warna biru, klik 2 kali. Pilihlah untuk minggu seterusnya. Macam ni 21 kan? Saya pilih 28. Bila saya pilih je 28, pertama sekali cikgu perhatikan dekat sini. Nampak tak? Minggu dia automatik bertukar. Dah jadi minggu 2, minggu 3. Apa maksud dia cikgu? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat adalah pada minggu kedua. Isnin itu adalah pada minggu ketiga. Macam mana saya tahu? Okey, tengok. Selasa 28 hari bulan, Rabu 29, Khamis 30, Jumaat 31, Isnin terus jadi 3 hari bulan 4. So dia dah lompat. So yang Isnin ni untuk minggu seterusnya, minggu kedua, kita highlight dan hide sahaja. So bila kita highlight dan hide, jangan lupa untuk highlight dan hide Isnin extra pun kita hide. So yang ini dua kita hanya guna untuk minggu pertama. Minggu lain kita dah tak guna. Okey, saya timbulkan balik. Okey. So sekarang saya kembalikan. Klik kembali. Nampak tak? Dia jadi minggu 1, minggu 2. So daripada mana dia ambil data-data ni? Okey, daripada mana dia ambil data minggu 1, minggu 2, tarik automatik tukar. Semuanya dia ambil daripada sheet kalender. Saya dah buat cikgu. Saya dah buat dah. Okey, semua dah buat. Saya pun dah susun ikut takwim yang Kementerian keluarkan, cuti pertengahan penggal. Semua saya dah pun buat. So cikgu tak perlu risau. Untuk kumpulan A dan kumpulan B pun saya dah susun. Sehinggalah
17 hari bulan 3 2024. Itu minggu 1 sesi akademik 2024-2025. Okey. So semuanya dah pun buat. Okey, cuba cikgu tekan-tekan. Benda tu berubah tak? Double check. Keluar false. Cikgu Nora Selin. Kenapa keluar false Tak apa, kalau keluar false, okey, cikgu klik dekat tarikh, cikgu backspace. Okey, kemudian cikgu klik lagi sekali, pergi pada format, pergi pada number, cikgu letak tarikh. Okey, format, number, cikgu pilih tarikh. Okey, lepas tu klik 2 kali, dia dah mula keluar. Okey, semua dapat tak? Tarikh, minggu semua bertukar automatik. Boleh ramai-ramai jawab. Sir, sekali lagi boleh sir? Bahagian mana tu? Yang tarikh. Okey, tarikh pergi pada kotak biru. Dekat sini pun saya dah tulis ayat nombor 2. Hanya double klik pada kotak tarikh warna biru dan tukar tarikh dikendaki. Tarikh lain adalah automatik. So pergi kepada, jangan pergi yang warna kuning pergi yang warna biru, klik 2 kali. Dia keluar terus kalender. Pilihlah minggu lain. Bila pilih je minggu lain, dia keluar. Minggu pun bertukar. Semua tarikh di bawah pun akan bertukar. Tak, yang saya nak letak sebab saya tak naik kalender tu. Tak naik kalender, okey, senang je. Okey, cikgu pergi pada klik 1 kali, pergi format. Pergi format, nampak number ni. Cikgu ambil lah tetapan tarikh. So saya ambil setting macam ni. So dia automatik tukar lah. Lepas tu cuba 2 kali klik. Dia akan keluar. Pastikan yang atas ni cikgu tak padam lah. Cikgu ada lagi tak formula ni dekat atas ni? Kat source untuk kumpulan A tak ada hari Ahad, tak boleh ubah kan? Tak ada hari Ahad. Dekat source. Apa kaitan Ahad dengan source cikgu? Cikgu Syamsiah atau kalender? Cikgu Syamsiah? Kalau kalender hari apa ikut kumpulan A, dia ikut kumpulan A, nampak tak? Dia bermula daripada Ahad. Tak ada kaitan. Dekat source memang tak ada apa-apa setting hari. Memang tak ada. Jangan risau. Hari dia follow daripada kalender saja. So, tapi kenapa saya punya jadual PDPC ni Jumaat tak ada sir? Saya ada Ahad 2 kali. Macam mana? Jumaat saya tak ada jadual PDPC. Tapi saya ada sampai Khamis, lepas tu Ahad 2 kali. Jadual PDPC ke menu? Tapi saya tak ada hari Jumaat. Tak, cikgu punya sheet jadual PDPC ke menu? Sorry. Menu. Menu. Cikgu punya kumpulan? Kumpulan B. Kumpulan B, okey. Tapi tak ada hari Jumaat. Okey, Rabu, Khamis. Lepas tu Ahad. Okey, cikgu punya atas tu tarikh apa? Warna biru tu. Tarikh saya letak 27 hari bulan 3. Isnin tu cikgu letak 27. 27 Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, dia jadi Ahad Ahad. Okey, sebab apa? Okey, cikgu kena tukar sini. Sorry, tengok mana. Okey, nampak ni A34. Okey. Dekat row nombor 44. Ada tarikh kan? Klik 2 kali.
A34 tambah 1, enter. Dia tambah 1, enter. Sekejap ya. Itu untuk minggu 2 lah kan. Sebab cikgu bermula daripada Isnin, sebab tu dia jadi macam tu. Sebab tu saya kata, macam penulisan saya mula daripada hari Selasa. Sepatutnya cikgu dekat sini, cikgu pilih 28. So dia akan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Isnin, minggu seterusnya. Nampak tak? Sebab cikgu dah ubah susunan formula. Sebab cikgu nak bermula daripada Isnin. Tak tahulah kalau sekolah cikgu nak Isnin sampai Jumaat minggu depan, minggu yang sama. Macam sekolah saya, dia nak ikut penulisan buku. So kalau buku rekod yang sebelum ni kita tulis, memang kita hantar tu memang dah ada, kita kena buat sampai hari Isnin. So bila kita dapat balik hari Isnin tu, buku tu kita akan mula daripada Selasa sehingga Isnin minggu depan. Sebab tu saya buat Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, tetapi Isnin minggu seterusnya. So bila cikgu sini, cikgu tukar je kepada Isnin, ke semua formula dah bertukar. Itu yang dia jadi Ahad-Ahad 2 kali. So cuba tengok ni Khamis kan, tapi cuba buka dekat sheet Khamis, dia akan jadi Rabu. So formula dah tak tally. Sebab tu saya cadangkan jangan ubah. Cikgu kekalkan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Isnin. Isnin tu biar dekat bawah. Cuma dekat sini, yang ini cikgu boleh lah. Kalau cikgu nak, cikgu tarik bawa datang depan lah, tak ada masalah. Isnin yang betul-betul Isnin. Isnin ekstra cikgu boleh padam, cikgu boleh hide. Isnin ni cikgu boleh bawa datang depan, tak ada masalah. So dia akan jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat lah. Itu saja dari segi penyusunan dia cikgu. Tapi yang tu cikgu kena bincang dengan sekolah lah. Pentadbir nak macam mana. Macam sekolah saya memang dia dah cakap dia nak Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pada minggu semasa dan Isnin minggu seterusnya. Sebab tu susunan dia macam ni. Okey, macam mana nak hide ekstra? Senang je cikgu. Cikgu pilih, klik daripada 54 sampai 62. Okey, right click, hide. Dah hilang. Okey, lepas tu kalau nak buat balik, okey, pergi sampai dia jadi. Okey, jangan ada keluar tanda anak panah Okey, dia keluar balik. Okey, sama juga Isnin ni, kalau nak ni, klik pada Isnin, right click, hide. Timbulkan balik, pergi pada palang 4 ni. Okey, klik balik Isnin extra, dia akan keluar balik. Itu cara dia. Okey ke cikgu? Menu settle ke? Tarik semua dah okey ke? Tinggal lagi sikit je ni, dah boleh habis dah. Pukul 11 dah boleh habis. Okey, so cikgu tengok ni susunan dia. Ni Isnin ekstra lah. Okey, Isnin ekstra ni memang saya hanya buat untuk Isnin yang pertama. Untuk kumpulan B. Dan untuk kumpulan A ada Ahad ekstra. Sebab dia pergi hari Ahad kan, hari pertama pergi sekolah. So minggu-minggu seterusnya dah boleh padam. Okey, so kita tengok untuk hari Isnin yang pertama. Okey, saya tukar tarik dulu. Tarik saya letak 21. So Isnin ni akan jadi 20. Okey, ini Isnin ekstra lah untuk minggu pertama saja. Minggu seterusnya dah boleh hide. Okey, so semua maklumat yang cikgu masukkan automatik dah ada. Waktu pertama, cikgu ajar kelas apa, berapa ramai murid, tingkatan berapa, subjek apa, waktu. Semuanya dah pun ada, termasuk hari Isnin. Okey, minggu 2 2023. Okey, yang ini untuk Isnin ekstra cikgu boleh tukar formula ni, ada salah sikit. Cikgu klik 2 kali dekat atas ni, daripada J2 tukarkan kepada I2. Sebab dia minggu pertama kan. Untuk Isnin ekstra ataupun Ahad ekstra. Okey, J2 ni tukar kepada I2.
Dah ke? Okay, so semua ni adalah automatic cikgu. Cikgu tak payah klik apa pun dekat kawasan ni. Dia setiap kali cikgu hanya setiap minggu cikgu tukarkan satu tarik ni saja. Cikgu tukarkan satu tarik, automatic semua hari akan bertukar dengan sendiri. Okey, so bila kita cikgu dah letakkan, okey macam ni lah contohnya RBT tingkatan 1. Kalau tengok dekat bab, yang keluar hanya bab tingkatan 1 je. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Lepas saya ada cuti umum, guru bertugas, ujian diagnostik, perbincangan, ujian akhir, perbincangan atas soalan. Ini saya letaklah, sendiri saya letaklah. So ini saja akan keluar untuk RBT tingkatan 1. Tak akan keluar apa-apa. Okey. Kalau subjek seterusnya tadi kita pilih apa Saya tengok dekat hari Selasa. Hari Selasa kita dah tukar kan. Okey, sejarah. Okey. Sejarah, okey. So bab dia keluar satu je, sejarah kita dan dunia. Okey. Kemudian tajuk dia antara sejarah kita dan dunia ada berapa? Okey, so saya ambil zaman air batu. Tajuk. So standard kandungan hanya keluar untuk air batu. Standard pembelajaran ada keluar. Okey. So cikgu nampak tak kesinambungan dia? Kita pilih satu bab, bendanya akan ikut tajuk dia, ikut bab. Standard kandungan ikut bab juga. Standard pembelajaran ikut dia. Benda ni semuanya saling berkait. Dan bagaimana dia berkait? Yang merah berkait dengan merah. So kalau cikgu ada dua tajuk cikgu nak ajar, cikgu nak ajar zaman prasejarah sekali lah. Okey. So yang warna putih dia bersangkut dengan yang warna putih. So satu hari cikgu boleh ajar maksimum 2 tajuk, 2 standard kandungan, 2 standard pembelajaran. Semua pun auto klik. Semua pun auto klik. Kenapa dia jadi auto klik? Cikgu tengok dekat DSKP-Me. Semua tajuk saya dah letak. Okey. Contohnya lah okay, kita pergi dekat subjek ni, ada filter cikgu Subjek ni filter dia. Cikgu klik sini. Cikgu tekan clear. Cikgu pilih lah subjek yang cikgu nak pilih. Okay, saya pilih sejarah tadi. Okay, sejarah. Okay, sejarah. Terus keluar semua sejarah. So, sejarah tingkatan 3. Dia ada bab kedatangan kuasa asing. Okay, tadi tingkatan 2 Tingkatan berapa tadi Tingkatan 1. Okay, so DSKP-Me tingkatan 1. Okay, kita ada bab sejarah kita dan dunia. Lepas tu kita ada pengenalan ilmu sejarah, zaman air batu, zaman ni semua. Lepas tu ada SK, ada. Jadi yang dekat sini pun dia ikut yang itulah. Sejarah dan kita. So yang ni 1, 2, 3, 4. 4 dia ada 4. DSKP ada 4 bab tingkatan 1 sampai 4. So 6 lah. Formula dia berjalan. So yang cikgu perlu type apa? Objektif. Cikgu type. Kriteria kejayaan, cikgu kena type. Ringkasan aktiviti, cikgu kena type. So cara type dia cikgu sama saja, cikgu klik. Okey, cuma untuk konsep TS25 dan sebagainya kita ada panduan untuk menulis objektif. If sekolah petang nak ubah perhimpunan macam mana ke waktu akhir? Waktu akhir ni tak ada kaitan cikgu. Dekat jadual PDPC kan, cikgu letak je lah kat hujung ni. Tak ada masalah, dia tak ganggu. Cikgu tambah je kat bawah. Jadual PDPC ni tak ganggu lah. Jadual ni tak ganggu langsung. Ok, so saya kembali semula. Kita pilih. Ok. So saya letakkan panduan. Dekat sini saya dah letak panduan cikgu. Ok. So untuk tulis objektif pembelajaran mesti menyatakan 4 perkara, iaitu kata kerja, menyebut, menulis, membaca, melakar, menyusun, kuantiti iaitu sekurang-kurangnya ikut aras murid, dan tajuk analisis fungsi, nama produk dan kualiti, tepat, jelas dan betul. So contohnya lah. Okey, objektif dia yang pertama kita ikut standard kandungan lah. Mengenali dunia kita. Okey. Kalau yang ni sejarah ni saya tak pandai buat lah. Saya lebih suka buat yang RBT lah. Okey. So saya pilih aplikasi teknologi, reka bentuk mekatronik, menyatakan masuk reka bentuk mekatronik, mengenal pasti elemen mekatronik. So dekat sini standard pembelajaran ni saya akan jadikan objektif. Okey, so murid boleh
menyatakan sekurang-kurangnya satu maksud reka bentuk mekatronik dengan betul. Yang kedua, macam mana nak enter dalam Google Sheet? Cikgu tak boleh guna macam Microsoft Word, tekan enter, tak akan keluar. So cikgu kena tekan alternate atau control, salah satu pun boleh. Tekan alternate, tekan enter, baru dia keluar. Ataupun tekan control, tekan enter, baru dia keluar. Dia turun bawah lah. Dua. Menyebut sekurang-kurangnya satu elemen mekatronik dengan betul. So ini cara penulisan objektif pembelajaran, di mana ada kata kerja, iaitu menyatakan, menyebut, ada kuantiti, ada kata kuantiti iaitu sekurang-kurangnya satu. Kemudian kita ada tajuk, maksud reka bentuk mekatronik, elemen mekatronik, kualiti, tepat ke, jelas ke, betul. So kita dah buat. Kemudian datang kriteria kejayaan. So sekolah-sekolah yang TS25 memang ditekankan dalam modul 1 dan modul 2 perlu letak kriteria kejayaan lah. Kalau andai kata sekolah cikgu bukan TS25, cikgu boleh ambil 39 dan 40 ni, cikgu highlight. Jangan padang cikgu. Tiba-tiba cikgu sekolah datang TS25, tak tahu pasal, kena tuning balik. Jangan padam. Jangan padam apa-apa, dia akan ganggu formula. Cikgu highlight, cikgu hide. So lain kali kalau tiba-tiba ada, kita boleh guna semula. Untuk sekolah-sekolah yang ada TS25, kriteria kejayaan kena ada. So kriteria kejayaan mesti ada kata aktiviti, iaitu komunikasi, kooperatif, kolaboratif, kreatif. So senang je cikgu. Biasanya saya punya cara, saya copy yang objektif. So saya tekan klik, saya tekan Ctrl C, saya paste Ctrl V. Kemudian saya 2 kali klik. Yang belakang ini saya ubah. Sebenarnya cara dia lagi lain lah, tapi saya ambil cara senang, menyatakan sekurang-kurangnya satu maksud reka mekatronik secara perbincangan kumpulan. Kemudian menyebut sekurang-kurangnya satu elemen mekatronik secara kreatif. So kita tengok. Kooperatif, kolaboratif. So itu perbincangan kumpulan lah. Kreatif bermaksud individu. So ini cara saya tulis kriteria kejayaan. Kemudian cikgu boleh letak apa cikgu punya induksi, apa aktiviti permulaan cikgu, apa aktiviti utama dan penutup. So saya bagi 2 kolom lah untuk buat aktiviti. So kalau anda rasa cikgu boleh muat dalam ni satu, yang ni cikgu padam je lah, tinggalkan kosong. So begitu juga untuk kelas-kelas seterusnya. Sampai sini tak cikgu? Jelas tak? Cikgu, tak? Siapa boleh bagi tahu saya kenapa saya punya kelas 3 pada Isnin Ekstra dia jadi macam ni? Semua jadi NA kosong. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu saya kenapa saya punya kelas 3 pada Isnin Ekstra dia jadi kosong? Siapa boleh bagi tahu? Boleh buka mic cuba. Saya tak ada kelas. Betul. So kalau cikgu tengok dekat menu, tengok saya pada Isnin, saya hanya ada 2 kelas. Bermaksud kelas ni tak wujud, tapi sekarang kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 semua aktif. Kalau saya print kelas 1, kelas 2 sampai kelas 8 ada. So macam mana cikgu? Kita kena buat apa? Siapa boleh bantu saya? Macam mana bilangnya kita? RPH tu. Sekarang bilang RPH tu adalah 8. Bilangnya RPH tu kena ubah. Macam mana kita nak ubah cikgu? Kita hide. Macam tu ke? Tak, pergi bilangnya RPH tu letaklah 2 ke 1 ke. Dekat mana tu? Dekat bahagian atas tu.
Okey, ni cikgu dah biasa guna lah tu, sebab tu dia tahu. Okey, dekat atas ni saya dah buat satu menu bantuan cikgu. Atas nama saya, cikgu boleh tengok ni, kat atas ni, sebelah help ni ada nama saya, Nathan ERPH Guru Madani 1.0 Okey, klik. Dekat situ ada bilangan ERPH, tanda tangan, jenis ERPH, hak cipta dan juga bantuan. Terus boleh ke, dia akan link ke saya punya Telegram lah. So, hari Isnin saya hanya ada 2. So, saya klik 2. Bila klik 2, dia akan jadi macam ni. Cikgu jangan terperanjat. Okey, cikgu tekan continue. Cikgu kena enable. Enable untuk coding ini berjalan. Sebab dia penuh dengan coding cikgu. Okey, untuk dia bekerja automatik jadi pandai, ada banyak coding yang cikgu tak nampak yang bekerja. So, cikgu klik je email cikgu Cikgu klik email cikgu. Dia keluar macam ni, cikgu scroll bawah. Ada perkataan allow. Cikgu allow. Okey, lepas tu dia padam, pergi lagi sekali. Pergi bilangan ERPH, tekan 2. Dia finish script saja. Cikgu scroll tengok, tinggal ni je. Okey, so contohnya hari Selasa. Hari Selasa ikut menu saya ada berapa? Ada 3. Okey, so hari Selasa 3. Sekarang ada 8. Okey, ada 8. So saya pergi pada bilangan ERPH, saya letak 3. Okey, tinggal 3 saja. Nampak? Lepas 3 tak ada. Tapi lepas 3 datang apa? Lepas 3 ada apa? Kalau cikgu perhatikan, setiap sheet hari tu ada tanda tangan. Perlu tak ada tanda tangan pada setiap sheet? Tak perlu kan? So macam mana? Cikgu pergi balik pada nama saya, Nathan tu, tanda tangan off. Cuba cikgu scroll bawah, tanda tangan dah hilang. So kalau nak hidupkan balik, pergi pada tanda tangan on. Dia akan timbul semula. So semua ni adalah secara automatik. So kalau saya hari Selasa, saya tak nak ada tanda tangan, off. Hari Rabu saya ada berapa kelas? Hari Rabu saya ada 2 kelas juga. Okay, so hari Rabu daripada ni bilangan ERPH 2. Tanda tangan off. Menu hari Khamis saya ada 3 kelas. Khamis, okey. Bilangan ERPH 3. Kena tunggu skrip dia habis run coding dia habis run. Lepas tu tanda tangan off. Okey, menu Jumaat 1 kelas. Okey, Jumaat menu 1 RPH. Okey, tinggal 1. Tanda tangan off. So ini Isnin minggu hadapan Cikgu tengok Isnin dia jadi minggu 2. Yang ujung sekali tu minggu 2, tarikh pun tarikh untuk minggu seterusnya. Okey, so Isnin saya ada 2 kelas. So Isnin pilih bilangan 2. Lepas tu tanda tangan kena on sebab pentadbir nak letak tanda tangan. So dekat sini pilih apa nama pentadbir yang cikgu letak tadi. Dia akan keluar lah. Kalau cikgu letak 4, dia keluar 4 nama lah. Kalau 1 nama. Lepas tu apa jawatan dia. Ikut apa yang cikgu isi. Nama yang cikgu isi tadi kat source, nama cikgu sendiri tu, dia automatik akan keluar dekat sini. So siapa boleh bagi tahu saya macam mana nak letak tanda tangan? Ya, sama je cikgu. Kalau asal 2 kelas, tiba-tiba dapat ni dapat jadual 3 kelas, cikgu pergi je pada hari Selasa. Okey, macam hari Selasa saya ada 1, 2, 3 kelas. Saya nak tambah. Pergi bilangan ERPH, tambah 4. Keluar 4. Tu je. Dah keluar 4. Nampak? Dia takkan keluar 5, 6 pun. Dia keluar 1 je. Tambah ekstra 1, 4. So cikgu nak kurangkan ke apa, semua automatik cikgu. Cikgu tak perlu risau. Hanya dengan klik button saja saya dah mudahkan cikgu dah. Semua saya dah scriptkan. Sebab tu letak nama tu memang ada, nama bantuan tu. Okey? Kalau ada juga masalah, cikgu PM saya. Nanti saya boleh bantu. So sampai sini clear ke? So soalan terakhir tadi, siapa boleh bagi tahu saya cara untuk masukkan tanda tangan? Soalan terakhir juga, siapa boleh bagi tahu saya cara untuk buat tanda tangan?
kita tanda tangan hidup dulu, kita save sebagai JPEG, lepas tu kita insert. Okey, betul, pandai cikgu. Tapi macam mana tu? So cara paling mudah lah cara paling mudah saya ajar cikgu Cikgu ambil kertas, cikgu sign besar-besar, jangan sign kecil-kecil. Kalau ada marker pen, gunalah marker pen. Okay, saya ada marker pen warna merah je, terpaksa sign guna marker pen warna merah. Okay, saya sign besar-besar ke kertas. Cikgu ambil phone cikgu, cikgu tangkap gambar. Lepas tu cikgu send dekat Telegram cikgu sendiri, save message kan. Okey, kejap juga saya tangkap gambar, saya hantar dekat Telegram. Sambil-sambil tu cikgu pun boleh siap-siap buat dekat kertas. Okay, saya dah send dekat saya punya Telegram. Okay, so saya save lah, save as, saya save dekat download jugalah, my signature. Okay, save dalam. Okay, bagi insert image, incel, browse, downloads, open. Dah ada dah. Kalau ada iPad ke apa, cikgu buat digital ink, dia lagi cantik lah. Macam yang saya punya ni digital ink lah, sebab tu dia nampak lagi cantik, kemas lah. Saya buat dekat iPad, lepas saya jadikan image, saya masuk. So itu cara untuk masukkan tanda tangan. Paling cara mudah, conteng atas kertas, snap gambar, hantar kat Telegram, import balik. Nak lagi cantik sikit, pergi dekat Canva dululah. Canva, masukkan image tadi, ambil je whiteboard pun boleh, tak ada masalah. Whiteboard besar sangat pula, kita ambil yang presentation, senang. Presentation. Okey, kita uploadkan tadi, upload file ni, kita download. Okey, besarkanlah ikut apa yang cikgu nak. Okey, edit image, background remover. Tunggu dia remove background. Dia dah cantik dah. So pergi share, download. Okey, transparent background, download. Okey, dia dah download. Dia ada dekat downloads PNG. Okey, so saya pergi dekat saya punya RPH, ambil, insert image, image incel, browse, ambil gambar yang terkini lah. Cuma ink saya warna merah lah. Kalau orang Cina tak suka lah nama tulis pakai merah, tapi tak ada marker pen lain. Okey, so lebih kemas lah cikgu. Itu adalah cara guna sekali saya jalankan Canva, tutorial Canva yang simple lah. Okey, so itu adalah bagaimana RPH ini telah ringkaskan. Dulu ada banyak yang kalau cikgu tengok yang dulu versi dulu, dulu kita ikut betul-betul macam TS25, SIC Plus datang, Nazir datang, minta macam-macam minta kan. Ini yang dulu.
tepi ada 6C, ada elemen melintas kurikulum, ada aras pembelajaran, item, pentasiran, elemen sivik, kehadiran, tahap penguasaan, macam-macam medium bahan bantu belajar, kena ada mod pembelajaran, kaedah PDP, aktiviti part 1, memang banyak lah. Memang banyak. Daripada bentuk macam ini, kalau print pun, satu kelas keluar sekeping. Satu kelas keluar sekeping. Yang sekarang hanya tinggal ini saja, bab, tema. Tema ni untuk tajuk-tajuk yang ada tema. Kalau tak ada, kita ignore lah. Cikgu nak hide pun boleh, tak ada masalah. Okey, so tajuk autoclick, standard kandungan autoclick, pembelajaran autoclick. Yang cikgu hanya perlu type objektif, kriteria kejayaan, ringkasan aktiviti. Refleksi pun cikgu isi kehadiran. Kat sini kita isi kehadiran penuh lah. Dekat sini contohnya. Okey, 20. Okey, mungkin 15/20. Okey, ini kehadiran pada hari tersebut lah. So dekat sini pun bawah kita isi 15. 15 orang murid dapat menguasai standard pembelajaran. 5 orang murid yang tidak menguasai PDP kerana tidak hadir akan diselia ataupun telah diberi aktiviti pengukuhan. So andai kata pada hari tersebut cikgu tak hadir. Okey, so tik yang ni 2, aktiviti PDP ditangguhkan kerana apa? Okey, cikgu cuti bersalin. Kliklah guru cuti bersalin. Semua saya dah autokan. Dan bila cikgu print pun saya dah setting, dia akan keluar 2 kelas untuk satu hari. Okey, ni memang ada 2 kelas kan. Kita setting hari Isnin ni ada 2 kelas. So kalau ada hari Rabu, saya ada 3 kelas. Hari Khamis kot 1, 2, okey 3 kelas. So cikgu tengok. So dia akan ada kelas 1, kelas 2. Layan kedua dia hanya akan keluar kelas 3 sahaja. So itu dia punya. Saya memang dah setting lah. Untuk memang dia tak lari lagi dah. Itu memang saya dah setting. So dah memudahkan. So macam itulah cikgu, tapak RPH versi Madani, mengikut arahan Menteri Pendidikan kita yang telah saya hasilkan untuk kegunaan bersama lah. So ada apa-apa soalan lagi ke sebelum kita tutup untuk hari ni? Hai, semua senyap je cikgu. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? So saya harap sistem ini dapat manfaat. Andai katalah sekolah cikgu berminat nak buat dan cikgu rasa cikgu ada perlukan bantuan, cikgu PM je. Cikgu PM, saya boleh bantu kita buat Google Meet ke apa, tak ada masalah. Kita boleh bantu. Okey, itu boleh diaturkan, tak ada masalah. Kita cuba bantu sebaik yang mungkin. Dan mungkin dalam minggu depan saya cuba bagi RPT dan fail persediaan mengajar. Kita cuba cepat keluarkan lah. Saya cuba selesaikan secepat yang mungkin. So kalau tak ada apa-apa soalan, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Terima kasih Sir. Sama. Terima kasih Sir. Okey. Terima kasih Sir. Okey. Sir, sorry nak tanya boleh? Ya cikgu. Dekat bahagian sources, saya dah delete nama diperiksa dengan pemeriksa. Okey. Okey, tapi bila saya buka dekat jadual, let's say on hari Ahad, dia still lagi keluar, nama saya keluar tapi nama disahkan oleh tu still ada nama Puan Noria. Dekat sekejap kumpulan A saya kumpulan A. Kumpulan A, source, okey. Source. Okey, saya dah delete dekat panel hijau tu nama diperiksa dengan pemeriksa saya dah delete. Okey. Okey, but bila kita buka jadual let's say on Sunday, dia still lagi keluar nama yang lama. Nama keluar lama. Ada tak apa-apa ikon merah ke? Ikon merah tak ada. Bila saya klik dekat Noria tu, dia kata invalid, input must fall within specific range. Tu je lah.
Rasa cikgu ada tertekan sesuatu, tak apa. Benda ni simple je. Jangan risau. Okey, cikgu klik dekat situ. Klik nama cikgu, nama apa ni? Nama pengesar tu. Klik. Dekat space, dekat source ke ataupun dekat jadual? Tak, dekat jadual hari Ahad tu. Okey, jadual hari Ahad. Okey, nama Puan Noria ni saya klik. Okey. Okey. Right click. Right click, ya. Okey. Nampak tak ada drop down? Drop down. Sekejap, saya kecilkan gambar saya. Right click, drop down. Nampak ni, drop down. Sekejap. Mana? Okey. Okey, klik drop down. Kat nama dia tak nak keluar pula. Okey, lepas tu perkataan. Okey, ada keluar tak kotak macam ni cikgu? Sekejap, Sir. Kotak macam mana? Kat tepi sebelah kanan tu ada tak keluar kotak data validation rules? Tak ada pula. Tak ada? Tak ada. Okey, macam ni. Cikgu present kat saya. Okey, sekejap. Dia macam saya jugalah ni, dah lama tak pakai, macam blur sekejap. Okey, cikgu cuba present, senang. Sorry. Okey. Okey. Okey, cuba klik arrow tu. Panah-panah tu. Okey, klik je. Okey. Klik je. Okey, dia tak keluar Dia tak keluar. Okey, cikgu tekan mana-mana dulu, klik mana-mana dulu. Okey, right click balik pada nama Noria. Drop down. Turun bawah lagi. Okay, drop down. Okey, drop down. Okey. So dia tulis source A27 sampai A30. Okey, cikgu pergi pada source. Okey. Dah nampak dah. Cikgu tukarkan 27 kepada A. Pemeriksa betul lah. Cikgu tak type pun nama cikgu. Kat sini tak ada nama pun. Sebab tu kenapa tak keluar nama? Saya delete tapi let's say saya letak nama satu nama. Okey, cikgu cancel dulu. Cancel ni Cancel. Tadi saya letak satu nama, dia tak keluar. Okey, let's say Ahmad. Okey, Ahmad. Okey. Dan Okey, yang ni cancel. Okey. Pergi dekat Ahad. Okey, klik. Kan ada. sebab dah malam sangat. Okey. Alright. Okey. Okey, dah faham lah. Okey. Selagi tak kacau formula, dia mesti ada. Okay, so samalah kalau saya kat sini tukar nama, tulis nama Intan. So let's say we go, ada slide Intan lah. Okay, done. Okay, clear, very clear. Okay, thank you so much, sir. Yang GKMP tu belum tukar lagi? GKMP, so nanti tapi still source yang sama lah. Bukan, source yang atas. Atas tu. Sini kan? Okay, cuba letak. So kalau kat sini, let's say letak GPK1. Okay. Okay, so Ahad. Sorry. Yan. Okay, done. Okay. Very clear. Okay, thank you so much. Okay. Sebab cikgu kalau faham formula, saya tengok formula betul, mesti ada salah buat je. Okay. So, thank you so much, sir. Okay, sama-sama. Okay, have a nice day. Okay, bye. Sama. Okay semua, kalau tak ada soalan, saya tutup Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Ada ke siapa-siapa lagi? Ada soalan?
Atau 88 dia tidur kot. Okay, so kalau tak ada apa-apa, thank you. Kita jumpa lagi Bye-bye.